Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk kali ini cikgu akan terangkan latihan pengukuhan untuk bab 3 sistem persamaan. Okey, boleh rujuk buku teks matematik tambahan tingkatan 4 KSSM. Okey, kita lihat soalan 1. Bentukkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah bagi situasi yang berikut. Okey, apa yang dia nak dalam soalan ni, dia cuma mahukan kita tunjukkan apakah persamaan linear yang kita dapat dari situasi. Okey, tak perlu selesaikan. Okey, lihat Abdullah membeli senaskah buku sejarah, 2 naskah buku matematik dan 3 naskah buku sains dengan harga RM120. Chong pula membeli 2 naskah buku sejarah, 3 naskah buku matematik dan 2 naskah buku sains dengan harga RM110. Manakala Kala Devi membeli senaskah buku sejarah, 4 naskah buku matematik dan 2 naskah buku sains dengan harga RM180. Okey, dekat sini kita dapati ada 3 jenis buku, iaitu buku sejarah, matematik dan juga sains. Kemudian ada jumlah harga untuk setiap individu yang membeli. Ada 3 individu, Abdullah, Chong dan Kala Devi. Okey, dari maklumat cikgu keluarkan membentuk jadual seperti ini. Okey, kalau kamu boleh lakar sahajalah. Okey, tak perlu menggunakan pembaris. Okey, sekarang ni bukunya adalah sejarah, matematik dan sains. Harga ni yang kita tak tahu. Harga sebuah kita tak tahu, tapi jumlah harga kita tahu. Okey, harga sebuah kita andaikan sebagai X untuk sejarah, Y untuk matematik dan Z untuk sains. Okey, ada 3 individu yang berbeza, Abdullah, Chong dan Kala Devi. Abdullah dia beli 1 sejarah, 2 matematik dan 3 sains. Jumlahnya 120. Okey, jadi ini adalah persamaan yang pertama, mewakili apa yang dibeli oleh Abdullah. Okey, kemudian Chong, dia beli 2 sejarah, 3 matematik dan 2 sains. Jumlah harga 110. Okey, ini adalah persamaan untuk Chong. Okey, seterusnya Kala Devi, 1 sejarah, 4 matematik dan 2 sains. Jumlah harga 180. Okey, ini adalah persamaan ketiga. Okey, kita tengok soalan B. Terdapat 30 keping duit shilling yang terdiri daripada duit shilling 10 sen, 20 sen dan 50 sen di dalam sebuah kotak. Okey, jumlah nilai semua duit shilling ialah RM20.60. Salmah telah membeli aiskrim menggunakan 2 keping duit shilling 50 sen dan 3 keping duit shilling 20 sen. Okey, dalam situasi ni kita ada shilling 10 sen, 20 sen, 50 sen. Okey, kemudian bilangannya kita tak tahu, tapi jumlah keseluruhan kita tahu 30. Jadi saya wakilkan jumlah untuk 10 sen sebagai X, 20 sen sebagai Y dan 50 sen sebagai Z. Okey, kemudian dia kata kat sini jumlah nilai semua duit shilling adalah RM20.60. Jadi bilangan X ni darab dengan shilling, dapatlah bahagian jumlah ni 0.10X, 0.20Y dan 0.50Z. Okey, jumlah ini sama dengan RM20.60. Jadi dapatlah kita persamaan yang pertama untuk bahagian bilangan X tambah Y tambah Z sama dengan 30. Okey, persamaan kedua, lihat bahagian jumlah. Okey, dapat ni kan? Tetapi untuk persamaan ni kita tak boleh letak dia bentuk perpuluhan. Jadi yang nilai sen ni semua ni kita tukar kepada nombor bulat. Jadi kita darab dengan 100. Okey, jadi persamaan dua kita menjadi beginilah.
10x tambah 20y tambah 50z sama dengan 2060. Okey, macam mana dengan persamaan ketiga? Okey, kita tengok maklumat dekat atas ni. Salmah telah membeli aiskrim menggunakan 2 keping duit shilling 50 sen dan 3 keping duit shilling 20 sen. Maksudnya daripada jumlah 30 keping tadi, tolak 2 keping 50 sen dan tolak lagi dengan 3 keping 20 sen. Jadi maksudnya 30 tolak 5 keping shilling yang dia gunakan. So sekarang yang tinggal hanyalah 25 keping shilling. Jadi persamaan ketiga kita dapat X iaitu nilai shilling 10 sen tadi dia tidak berganjak, okey, maksudnya tidak berkurang dalam pembelian aiskrim, tapi yang kurang adalah tolak 3Y. Y ni adalah 20 sen, okey, 3 keping 20 sen dan tolak 2Z. Z ni 50 sen. Dia guna 2 keping 50 sen. Jadi sama dengan baki shilling yang ada. Bukan jumlah duit tapi baki keping shilling yang ada, iaitu 25 sahaja. Inilah persamaan yang ketiga. Okey, cikgu harap dapat membantu penjelasan ni. Okey? Okey, untuk soalan 2, selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. Ini biasa saja sebab dia dah bagi 3 persamaan ni. Okey, langkah pertama kita labelkan dia persamaan 1, 2, 3. Kemudian kita perhatikan, okey, pemboleh ubah mana yang nak kita hapuskan. Jadi macam video sebelum-sebelum ini, cikgu dah maklumkan, sila tulis persamaan ini sebaris, nilai X, nilai Y-nya sebaris, Z-nya sebaris, sama dengannya sebaris, juga bahagian yang sini pun sebaris. Tujuannya kita nak tahulah pemboleh ubah mana yang boleh dihapuskan. Okay, kalau kita lihat sini, Y ni perkali dia sama kan? Sama ada dia negatif 1 ataupun dia 1 dan juga 1. Jadi, cikgu pilih untuk menghapuskan Y. Okey, kena ambil, okey, sepasang dulu. Okey, saya ambil dulu sepasang persamaan. Okey, persamaan 1 dan 2 dulu. Untuk dijadikan persamaan 4. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita boleh hapuskan Y. Betul? Okey, jadi kita tambah. Okey, sebab dia berlainan sign, dia berlainan tanda, satu positif, satu negatif, jadi kita tambah. Bila tambah, okey, yang terhasil adalah 2X tolak Z sama dengan negatif 7. Okey, cikgu rapatkan X dengan Z tu ya. Nanti kan awak keliru pula. Okey, jadi ini cikgu bagi nama dia persamaan 4 lah. Okey. Kemudian dah selesai persamaan 4. Cikgu pilih 2 lagi persamaan dari atas ni untuk dijadikan persamaan 5. Okey, cikgu pilih nombor 2 dengan 3 pula. Okey. 2 dengan 3. Jadi sekarang nak hapuskan Y sebab dua-dua sign sama positif ni. Jadi cikgu letak tolak lah. Okey, jadi dapatlah persamaan 5. Okey, sekarang dah ada persamaan 4 dan 5. Kita bawa sebelah sini. Okey, nampak Kita nak selesaikan ni, persamaan ni. Apa perlu dibuat? Okey, cikgu darab persamaan 5 dengan 2. Okey, kenapa? Sebab cikgu nak samakan X ni. Nak samakan perkali X tu. Jadi nanti dapatlah dihapuskan. Okey, 5 yang dah darab 2 dapat bawah ni lah. 4 ni cikgu salin semula supaya dia berdekatan jadi lebih jelas untuk dilakukan operasi tambah. Jadi Z sekarang dapat 3. Okey, bila Z dah dapat 3, ganti Z3 dalam 4. Yang ini ya. Okey, masukkan 2X. Z ni ganti 3. Okey, sama dengan negatif 7. Okey, apa dapat seterusnya? Pindahkan macam biasa. Okey, positif 3 di sebelah sini. Jadi X kita negatif 4/2. X kita negatif 2. Okey, seterusnya. Ganti X ni yang baru kita dapat ni sama dengan negatif 2.
dan juga Z tadi dalam persamaan 1. Okay, yang pertama atasnya. Okey, jadi dapat X itu diganti negatif 2, tolak Y, kopi ya, tambah 2 kopi, Z ganti 3 sama dengan 3 kopi. Okey? Okey. Seterusnya, di sebelah kiri tinggal negatif Y. Yang ini nombor negatif 2 tambah 2/3, 6. Negatif 2 tambah 6 dapatlah positif 4. Tapi bila positif 4, pindah ke kanan, dia jadi tolak 4. Jadi sekarang Y adalah 1. Kenapa? Sebab ni negatif Y, 3 tolak 4, negatif 1. Okey, jadi negatif tadi bahagi negatif, jadi dapat Y sama dengan 1. Okey, jadi apa dia punya penyelesaian ni? Maka X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 3 ialah penyelesaian bagi sistem persamaan linear ini. Okey, untuk B. Okey, ini persamaannya. Okey, sama, lantik 1, 2, 3. Kemudian, okey. Sekarang ni kita tengok dia punya perkali untuk X, Y atau Z. Tiada yang sama. Jadi saya pilih untuk yang pertama ni saya darab 2. Tujuannya nak samakan dia punya perkali X dengan persamaan 2. Okey, jadi saya bawa ke bawah Yang ni saya dah darab 2, saya bawa ke bawah. X darab 2, 2X. 2Y darab 2, 4Y. 5Z darab 2, 10Z. Negatif 17 darab 2, negatif 34. Kemudian persamaan 2, saya tulis di bawahnya. Ya, yang ini saya bawa saja. Tiada perubahan persamaan 2 ni, saya bawa saja ke bawah. Okay, tujuannya bila rapat tu senang sikit kita nak buat operasi. Okay, ni kita nampak dia positif-positif, jadi tolaklah nak hapuskan dia. Okay, jadi selesaikan. 4Y tolak negatif 3Y. Dapat apa? Okay, 7Y. 10Z tolak 2Z. 8Z. Negatif 34 tolak negatif 16. Negatif 18. Jadi ini adalah persamaan 4. Cikgu rasa kamu semua dah faham kan macam mana dia tolak tu. Rasanya tak perlu saya sebut satu persatu lagi. Sebab ini adalah latihan terakhir dalam bab ini kan. Jadi sepatutnya telah mahirlah. Okey, lagipun kita dah belajar waktu tingkatan 1. Ulang semula waktu tingkatan 3. Ini ulang lagi waktu ADMAT. Okey? Okey, sekarang ni kita nak cari persamaan 5. Jadi saya pilih lagi pasangan ke atas ni. Tadi saya pilih pasangan 1, 2. Okey, kemudian yang kedua ni saya pilih persamaan mana ni? Okey, saya pilih persamaan 1 juga, tapi saya darab dengan 3. Okey, jadi X darab 3, 3X tambah 6Y tambah 15Z sama dengan negatif 51. Sama dari persamaan 1, tapi yang ini darab 3 pula. Kemudian ambil yang ni adalah persamaan 3. Ni saya tulis bawah ni adalah persamaan 3. Okey, kemudian kita selesaikan tolak. Okey, dapatlah ini sebagai persamaan 5. Okey, harap ini jelas Kita buat penghapusan, jadi kita kena pilih 2 pasang. Okey, untuk kita wujudkan persamaan 4 dan juga 5. Okey, seterusnya persamaan 4, 5 bawa sini. So, bila kita tuliskan dia sebaris, Y, Y, Z, Z tu sebaris. Jadi, kita nampak lebih jelas. Mana satu perkali yang boleh disamakan. Jadi, kat sini cikgu nampak ni lah. 8 boleh disamakan dengan 16. Jadi, persamaan 4, cikgu darab 2. Okey, jadi dapat ni. Ini cikgu turunkan Jadi, 7 darab 2, 14Y. 16Z dan tolak 18. Okey, 5 saya tak tulis semula sebab dia memang di bawah 5. So, kita tulis dia rapat je lah. Okey, nampak jelas dekat situ jadi tolak. 5 tolak 14. Okey, selesaikanlah. Dapat negatif 9Y sama dengan yang sini dapat negatif 18. Okey, jadi Y kita adalah 2. Okey, seterusnya ganti Y 2 dalam 4.
Okey, 4 yang mana ni Okey, ganti Y tu ganti 2. Okey, 8Z kopi sama dengan kopi, negatif 18 kopi. Kalau tu kopi tu salin lah ya. Okey, takut ada yang keliru kan. Okey. So sekarang ni 8Z, okey, 7 × 2 14, positif pindah jadi negatif 14. Ini adalah kemahiran persamaan linear waktu tingkatan 1. Ya, okey, Z sama dengan negatif 4. Jadi, ganti Y2 yang tadi dan Z sama dengan negatif 4 dalam yang pertama. 1 Okey, dia sebenarnya boleh je nak tukar kat 1 ke 2, 3 boleh. Tapi macam video sebelum ni cikgu kata cari yang paling mudah lah. Tengok perkali yang kecil-kecil sikit kan. Okey. So dapat dekat sini kita ganti dia. Okey, Y ni 2. Nampak ni. Ni Y. Ini Y dah ganti 2. Okey, ni Z. Dah ganti Z. Negatif 4. Okey, selesai kan? Okey, yang ni tadi 4. Yang ini 5 dan negatif 4 ni negatif 20. Jadi 4 tolak 20 dapat negatif 16. Negatif 16 kita pindah kanan dapatlah tambah 16. Jadi X kita negatif 1. Okey, kesimpulannya maka X negatif 1, Y 2 dan Z negatif 4 ialah penyelesaian bagi sistem persamaan linear ini. Okey, kita tengok nombor 3. Sudut kedua bagi sebuah segitiga ialah 50 darjah kurang daripada 4 kali sudut yang pertama. Sudut yang ketiga ialah 40 darjah kurang daripada sudut yang pertama. Kita tengok kedua-dua sudut ini dibandingkan dengan sudut yang pertama. Okey, cari nilai bagi setiap sudut dalam segitiga itu. Okey, alkisahnya nombor 3 ni dia cerita pasal segitiga. Jadi kalau segitiga, kita tahu jumlah sudutnya 180 darjah. Okey? Tapi sekarang kita tak tahu apakah nilai sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Jadi kita bagilah dia nama. Okey, kita bagi dia nama X sudut pertama, Y sudut kedua dan Z sudut ketiga. Jadi dapatlah persamaan pertama macam ini. Okey, X tambah Y tambah Z sama dengan 180 darjah. Okey, seterusnya untuk persamaan kedua kita baca balik. Ini yang merah ni Sudut kedua. Okey, kalau sudut kedua, okey, pertama X, sudut kedua Y. Okey, kurang 50 darjah kurang daripada 4 kali sudut yang pertama. Kurang 50 jadi tolak 50 lah. Okey, jadi Y tolak 50 sama dengan 4X. Okey, 4 kali sudut pertama adalah X. Okey, kemudian kita baca lagi. Sudut yang ketiga ialah 40 darjah kurang daripada sudut yang pertama. Okey, sudut ketiga Z. Kurang 40, jadi Z tolak 40 sama dengan X, sudut yang pertama. Okey, dah dapat 3 persamaan ni. Okey, apa nak buat? Okey, daripada 2, saya jadikan Y perkara rumus. Jadi, negatif 50 ni pindah ke sebelah 4X, dia jadi tambah 50. Daripada 3, saya jadikan Z perkara rumus. Jadi, tolak 40, pergi ke sebelah X, dia jadi tambah 40. Okey, kita dah ada persamaan 4 dan 5. Okey, gantikan 4 dan 5 dalam 1. Okey, 4 dan 5 dalam 1. Okey, tu dia. Jadi 1 ni X tambah Y. Y itu adalah ini. 4X tambah 50. Okey, ini Y. Ini Y. Okey, kemudian kita ada Z. Okey, Z dekat sini. Ni lah. Okey, ni dia ganti Z. Okey. Okey, dia dah ganti macam tu. Samakan dengan 180 ni dari persamaan 1. Okey, padam sini. Saya tak nampak pula kan. Okey, jadi kita kumpulkan sebutan serupa X, 4X dan juga X satu lagi. Okey, yang ini 180. 50 tambah 40, 90. Jadi pindah sebelah sini jadi tolak 90. Jadi dapat ni dan X kita adalah 15. Okey, dah dapat X 15. Gantikan X 15 dalam 3. Okey, jadi Z tolak 40 sama dengan 15. Ni persamaan 3. Okey, jadi dapat Z 55. Okey, dan seterusnya gantikan X sama dengan 15 dalam 2. Okey, dalam 2 pula.
Okey, jadi Y tolak 50 sama dengan 4. Okey, X itu 15 di sini. Okey, 60 tambah 50. Y sama dengan 110. Jadi, kesimpulannya, maka X 15, Y 110 dan Z 55 ialah penyelesaian bagi sistem persamaan linear ini. Okey, kita tengok nombor 4. Diberi 5H ialah satu penyelesaian bagi persamaan serentak yang berikut. Okey, ini persamaan serentaknya. Ada dua sama dengannya. Jadi nanti kita pisahkan. Okey, cari nilai H dan penyelesaian yang lain bagi persamaan serentak itu. Maksudnya sekarang ni dah ada satu. Jadi kita kena cari lagi satu penyelesaian. Okey. Ni nampak ni ada dua sama dengan ya. Okey, jadi persamaan pertama cikgu keluarkan. Okey, H X tolak Y sama dengan X tambah Y tolak 1. Sini ya. Okey, ini adalah persamaan satu. Kemudian persamaan keduanya. Yang tengah ni samalah. Dua kali ulang X tambah Y tolak 1 sama dengan HX kuasa 2 tolak 11Y kuasa 2. Okey, labelkan persamaan 1 dan 2. Okey, nampak ni penyelesaiannya ada 5H ni. Jadi kita ganti 5H dalam 2. Okey, 5 tu adalah X, H tu adalah Y. Okey, jadi X tu nanti kita tukar 5, Y ni kita tukar H. Nampak X saya tukar 5, Y saya tukar H. Okey, lagi ni pun H ni memang kekal, dia akan sama. Okey, X yang ni saya tukar 5 juga. Y ini saya tukar H. Jadi sebutannya sekarang ada H sajalah. Okey, dalam ni. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita selesaikanlah mana yang boleh diselesaikan. 5 kuasa 2 dia jadi 25. Okey. Kemudian next step kita kumpulkan sebutan serupa. Tolak 11H ataupun negatif 11H kita bawa ke depan ni dia jadi positif 11H kuasa 2. Okey, kemudian kita ada 25H ni. Kita bawa ke kiri. Okey, dia jadi negatif 25H tambah H. Tu yang dapat negatif 24H ya. Saya terus selesaikan. Okey, sebab ruang ni kecil nanti tak cukup. Penyelesaian ni panjang. Okey. Kemudian tambah 4 ni saya dapat dari 5 tolak 1. Okey, jadi dapat 4. Jadi maksudnya sebelah kanan sekarang saya biarkan dia sifar. Okey. Okey. Sekarang ni dah dapat macam ni, saya fakturkan. Okey, fakturkan atau guna kalkulator pun mudah kan. Okey, jadi dapat H sama dengan 2/11 atau H sama dengan 2. Okey, sekarang ni step seterusnya. Gantikan H sama dengan 2 dalam persamaan 1. Ni ya. Okey, saya gantikan. So yang H ni dah jadi 2 kat sini. Okey, ada satu saja H. Kemudian saya kembangkanlah ni dan selesaikan. Cerita sama je, ganti, kembang, selesai. Okey. Kumpul sebutan serupa sini, 2x tolak x dapat x, negatif 2y tolak y, negatif 3y. Okey. So dapatlah dia persamaan 3. Okey, jadikan x tu perkara rumus. Yang lain semua bawa sebelah kanan. Okey. Kemudian ganti h sama dengan 2 dalam 2 pula. Okey, ganti lagi dalam 2. Okey, apa dapat? Jadi dapat ni lah. X tambah Y tolak 1 sama dengan 2X kuasa 2 tolak 11Y kuasa 2. Okey, kita selesaikan lagi. Okey, jadi dapat. Ini adalah persamaan 4. Okey, kenapa cikgu ganti H sama dengan 2? Sebab ini atau kan. Jadi awak pilihlah nombor bulat. Jadi lebih mudahlah untuk bekerja dengan nombor bulat. Okey, sekarang ganti 3 dalam 4. Okey, 3 ni X saja kan. Jadi yang X tu semua kita gantikan jadi 3Y tolak 1. Supaya persamaan tu nanti dia Y je. Okey, yang ini mata kena cekap. Okey, kemudian jangan cuai. Okey, kita ganti X kan. Okey, saya garis dulu X kat bawah ni. Okey, nampak X ni saya bulatkan ni. X ni ada 2 kali kena ganti ni merah yang bawah tengok ni bawah ni. Okey, sekarang ni X tu akan diganti dengan 3Y tolak 1. Ni inilah puncanya.
Okey, inilah datangnya tadi. Okey. Jadi 11Y kuasa 2 kita copy. Tolak kita copy. 2 kita copy. Salin salin. Okey, kemudian Y-nya jadilah 3Y tolak 1. Kuasa 2. Sebab dia ada kuasa 2 dekat sini Kemudian tambah X. X tu pun 3Y tolak 1. Okey, dah tak ada lagi X. Okey, dah tak ada lagi nak diganti. Okey, jadi buat apa ni? Kita selesaikanlah. Kembangkan apa yang patut. Yang ni dia boleh dikembangkan. Okey. Kemudian selesaikan. Okey, ni sebutan serupa. Okey, cikgu dah colourkan sebutan serupa. Y squared merah, Y sahaja hijau, nombor sahaja purple. Okey. Jadi dapat apa? Dapat negatif 7Y kuasa 2 tambah 16Y tolak 4. Okey, dekat sini sebab dia negatif, jadi cikgu darab semua dengan negatif. Jadi bila kita darab negatif, yang negatif akan jadi positif. Positif akan jadi negatif. Okey, yang ini awak boleh guna kalkulator tapi kena tunjuk jugalah jalan ni Okey, jadi Y dapat 2/7 dan juga 2. Okey, atau 2. Jadi apa nak buat seterusnya? Okey, kita ganti Y sama dengan 2/7 dalam 3. Okey, ganti Y 2/7. Ganti Y sama dengan 2/7 dalam 3 ni. Jadi dapat ni. Okey, selesaikan dapat negatif 1/7. Kemudian ganti pula Y sama dengan 2 dalam 3. Jadi kita dapat 5. Nampak tak yang ini X5 dia sama dengan soalan. Okey, jadi ini bukanlah penyelesaian yang satu lagi. Penyelesaian yang satu lagi yang ni. Yang X dia negatif 1/7. Okey, jadi geng X negatif 1/7 ni adalah 2/7. Okey, ini kesimpulanlah X sama dengan negatif 1/7 dan Y 2/7 ialah penyelesaian lain bagi persamaan serentak ini. Okey, jalan panjang jadi cikgu terpaksa kecilkan sikit. Jadi kalau tak nampak soalan tu, awak boleh rujuk buku teks. Okey, untuk bahagian 1 cukup sampai nombor 4. Cikgu akan cuba siarkan bahagian 2 untuk latihan pengukuhan ini dalam masa terdekat. Okey, sekian. Terima kasih.